Murid-murid yang saya kasih sekalian, saya ingin bertanya satu soalan. Mengapakah masyarakat calon SPM yang lemah dalam penulisan karangan? Apa jawapannya? Tunggu, nantikan jawapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera. Hai, apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Baiklah murid-murid, hari ini saya Cikgu Zamri bin Ismail dari SMK Sultan Mansur Shah, Pulau Sebang akan membincang satu soalan kertas 1 bahagian B yang berfokus kita pada hari ini, iaitu menulis pendahuluan karangan respon terbuka. Jadi marilah sama-sama kita lihat seterusnya. Baiklah murid-murid, mengapakah masih terdapat calon SPM yang lemah dalam penulisan karangan? Baiklah, kita lihat. Cikgu beri satu saja jawapannya. Antaranya pendahuluan calon yang tidak matang kerana kurang membaca. Baiklah murid-murid, bagaimanakah cara untuk mengatasinya? Jadi untuk membaiki kelemahan ini, kamulah banyak membaca bahan-bahan seperti yang terdapat dalam internet, surat khabar, majalah dan sebagainya. Mengapa murid-murid? Hal ini kerana melalui pembacaanlah kamu dapat menguasai banyak kata dan istilah yang membantu kamu menulis karangan dengan baik. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu pergi lebih jauh lagi, marilah sama-sama kita lihat apa tujuan menulis pendahuluan karangan. Kita lihat tujuan yang pertama, perenggan pendahuluan boleh diumpamakan seperti penampilan manusia. Perawakan yang menarik akan mempengaruhi minat orang. Wajah, pakaian dan unsur luaran lain memberi impak kepada hati apa yang melihat. Oleh sebab perenggan ini memberi kesan pertama terhadap keseluruhan karangan, maka peranannya amatlah penting. Tujuan pendahuluan karangan SPM adalah mempengaruhi pemeriksa agar terpikat dan jatuh hati. Tanggapan positif pemeriksa pada peringkat awal boleh memberi kelebihan dengan kepada calon penerima dan secara tidak langsung akan memberikan impression yang tinggi karangan pelajar. Seterusnya, oleh itu, penghasilan perenggan pendahuluan tidak harus dipandang mudah. Marilah kita sama-sama berkongsi cara untuk mengubah penampilan karangan supaya lebih daya penarik. Murid-murid sekalian, kita sedia maklum terdapat pelbagai jenis karangan dan hitung kepada kekreatifan calon dalam mengolah karangan masing-masing. Antara jenis pendahuluan karangan ialah, yang pertama ialah jenis pantun, puisi atau lagu, di mana calon hendaklah mengaitkan dengan tema atau tajuk karangan yang diberikan. Jenis yang kedua ialah tajuk akhbar atau berita. Jenis ini digunakan apabila pelajar ingin menarik pembaca dengan meletakkan tajuk berita yang berkait dengan tajuk karangan yang ingin dijawab. Dan jenis yang ketiga ialah definisi, di mana dimulakan dengan memberikan makna atau takrif terhadap isu atau topik yang menjadi tajuk karangan. Dan kita lihat yang keempat ialah jenis pendapat tokoh, di mana digunakan apabila pendapat tokoh tersebut berkait dengan soalan karangan diberikan. Dan kita lihat jenis yang kelima ialah
jenis fakta sejarah atau data atau statistik, di mana karangan ini sesuai untuk karangan jenis perbahasan, karangan jenis karangan, ceramah dan sebagainya. Dan yang keenam, jenis karangan gambaran suasana atau peristiwa, di mana pelajar boleh menggambarkan melalui suasana atau situasi yang sesuai. Dan biasanya karangan ini ialah untuk jenis cerita. Dan kita lihat jenis yang ketujuh ialah jenis peribahasa atau cogan kata atau hikmat, di mana karangan pendahuluan ini sesuai untuk digunakan dalam karangan perbahasan, ucapan, ceramah, syarahan dan deskriptif. Dan kita lihat yang ke-8 iaitu jenis persoalan, iaitu ayat tanya. Digunakan apabila ingin menyatakan persoalan terhadap tajuk karangan yang diberikan. Dan yang akhir, jenis gabungan, di mana pendahuluan yang menggabungkan dua atau lebih pendahuluan. Contoh, jenis definisi digabungkan dengan jenis persoalan. Baiklah, kita telah pun mengetahui jenis-jenis pendahuluan. Kita lihat dahulu apakah langkah seterusnya, di mana sebelum kita membuat atau menulis pendahuluan, pelajar atau calon perlulah menulis ataupun membuat kerangka pendahuluan karangan respon terbuka KSSM. Jadi murid-murid sekalian, kita lihat ya di hadapan ada dua bahagian, iaitu yang pertamanya, bahagian pertama tugasan soalan ataupun ayat topik, di mana mesti dihuraikan dan dijelaskan. Manakala bahagian kedua ialah mengandungi ayat topik dan idea utama. Dan ia mesti dikaitkan ayat topik dengan idea. Baiklah murid-murid. Okey, di sini ya kita akan lihat, cikgu akan memberikan satu contoh lah. Contoh soalan daripada modul Gemilang 2.0. Muka surat 120 ni, kita lihat tajuk yang diberikan ialah contoh soalan domain awam. Jadi untuk makluman pelajar, dalam KSSM ni, soalan yang diberikan ada 4, iaitu domain awam, domain peribadi, domain pendidikan dan juga domain daya. Jadi di sini cikgu hanya berikan satu contoh saja untuk anda lihat. Okay, sama-sama kita bincangkan. Baiklah, soalan dia seperti, setiap rakyat Malaysia secara purata membuang 0.8 kg sampah setiap hari. Jumlah ini cukup untuk memenuhi Menara Berkembar Kuala Lumpur KLCC dalam jangka masa 9 hari setengah sahaja. Aktiviti kitar sumber dikenal pasti sebagai salah satu cara paling berkesan untuk mengurangkan sampah sisa pepejal. Namun demikian, dikatakan tahap kesedaran masyarakat terhadap amalan semula masih rendah. Sumber, Utusan Online 16 Januari 2018. Petikan Ahmad di atas menyatakan bahawa aktiviti kitar semula merupakan kaedah terbaik untuk mengurangkan sampah sisa. Pelbagai usaha perlu dilakukan untuk menggalakkan mengamalkan kitar semula kerana kesedaran terhadap amalan tersebut masih rendah. Sehubung itu, anda dikehendaki menulis sebuah rencana bagi menggalakkan masyarakat mengamalkan kitar semula. Tajuk rencana tersebut ialah usaha-usaha menggalakkan amalan kitar semula. Baiklah pelajar sekalian, seterusnya itu, maaf ya, ini ada dia punya soalan dia ialah rencana tersebut selengkapnya. Okey, sebelum tu kita akan lihat secara lebih lanjut bahagian soalan. Soalan ini mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian A berfungsi sebagai stimulus, panduan dan pedoman untuk memahami tema atau tugasan. Okey, kita lihat bahagian A ni. Bahagian A, setiap secara purata membuang 0.8 kg sampah setiap hari. Jumlah ini untuk memenuhi Menara Berkembar Kuala Lumpur KLCC
dalam jangka masa 9 hari setengah sahaja. Aktiviti kitar semula dikenal pasti sebagai salah satu cara paling berkesan untuk mengurangkan sampah sisa pepejal. Namun demikian, dikatakan tahap kesedaran masyarakat terhadap amalan kitar semula masih sumber untuk online 16 Januari 2018. Okey, baik. Bahagian A ni yang cikgu bacakan tadi ialah merupakan berfungsi sebagai stimulus, iaitu menjadikan merupakan panduan atau pedoman untuk anda memahami tema ataupun tugasan. Okey, dan kita lihat seterusnya bahagian B. Yang kedua, bahagian B iaitu mengandungi tema atau format atau tugas soalan. Kita lihat seperti gambar di atas menyatakan bahawa aktivitas semula merupakan kaedah terbaik untuk mengurangkan sampah sisa pepejal. Pelbagai usaha perlu dilakukan untuk menggalakkan masyarakat mengamalkan kitar semula kerana kesedaran terhadap amalan tersebut masih rendah. Sehubungan dengan itu, anda dikehendaki menulis sebuah rencana bagi menggalak amalan kitar. Tulis rencana tersebut selengkapnya. Baiklah, agak-agaknya tugasan tuan-tuan, murid-murid sekalian. Okey, tugasan dia di sini ialah kita lihatlah. Anda dikehendaki menulis rencana bagi menggalakkan masyarakat mengamalkan kitar semula. Manakala format yang perlu anda buat ialah tulis rencana tersebut selengkapnya. Okay, yang kedua, dalam konstruk kemahiran menulis, calon perlu mengaplikasi, memahami dan menganalisis bahagian yang telah diterangkan sebelum ini. Bagaimana nak menganalisis soalan, kita kena kenal pasti dahulu B itu lebih mendalam supaya kita dapat tahu apa kehendak soalan. Okey, baiklah murid-murid. Kita lihat kerangka pendahuluan bagi soalan yang baru cikgu berikan tadi. Tadi secara umum ini kita khusus kepada soalan yang cikgu berikan tadi, iaitu soalan domain awam. Okey, rujuk bahagian A yang berfungsi sebagai stimulus dalam soalan. Okey, apa format dia? Format rencana. Dan yang kedua ialah idea utama. Baik, terdapat dalam bahagian A soalan ni. Okey, kita lihat apa idea dia, iaitu tentang aktiviti kitar semula. Jadi murid-murid kena jelaskanlah untuk bahagian pertama ni, jelaskan atau huraikan tentang kepentingan semula. Halangan untuk menggalakkan kitar semula, dan kalau sebaik atau seeloknya berikan contohnya. Kerana apa? Kerana soalan hendakkan usaha. Jadi untuk pendahuluan ni kita berikan isi selain usaha-usaha. Okey, dah. Seterusnya, kita lihat bahagian yang kedua iaitu ayat penegas. Iaitu menyatakan ayat tugasan atau ayat topik. Dan ini terdapat dalam bahagian soalan. Jadi isi dia ialah usaha-usaha menggalakkan kitar semula. Jadi ayat penegasnya ialah seperti persoalannya. Apakah usaha menggalakkan amalan kitar semula dalam kalangan masyarakat? Baiklah pelajar sekalian, tadi kita dah lihat kerangka perenggan pendahuluan berdasarkan contoh soalan yang cikgu berikan. Jadi kita lihat contoh perenggan pendahuluan. Jadi marilah sama-sama kita lihat contoh pendahuluan yang boleh kamu bina berdasar karangan atau berdasarkan kerangka yang kita bincangkan sebentar tadi. Okey, kita lihat kita lihat bahagian pertama dahulu, iaitu bahagian A tadi. Okey, itu dia mengandung idea utama, ayat topik, ayat huraian, ayat contoh. Okey. Contoh perenggan untuk bahagian A. Dalam kegairahan menghambat
dan dunia, masyarakat sering alpa dengan isu pembuangan sampah. Akhbar Utusan Malaysia bertarikh 16 Januari 2018 telah melaporkan bahawa setiap rakyat Malaysia secara purata membuang 0.8 kg sampah setiap hari. Jumlah ini cukup untuk memenuhi Menara Berkembar Kuala Lumpur KLCC dalam tempoh 9 hari sahaja. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini ialah menerusi aktiviti kitar semula. Di Malaysia, program kitar semula telah bermula dengan kempen kitar 1993. Walau bagaimanapun, menurut Persatuan Pengguna Pulau Pinang, kempen ini hanya mendapat sokongan 5% penduduk Malaysia. Satu anjakan paradigma dilakukan demi menjayakan murni kerajaan. Rakyat perlu disedarkan bahawa pelbagai maslahat akan diperoleh daripada kempen kitar semula ini. Okey, baiklah murid-murid, kita lihat. Contoh yang cikgu bacakan tadi ada mengandung ayat. Apa ayat topik dia? Okey, dalam kegarahan menghambat kemewahan dunia, rakyat sering alpa dengan isu pembuangan sampah. Kemudian kita lihat termasuk itu juga isu sekarang ni di mana kita lihat ramai rakyat bukan sahaja rakyat Malaysia, dunia pun tidak mengamalkan disiplin yang baik untuk menguruskan sisa pembuangan pepejal. Okey, baiklah kita lihat seterusnya dia kata Utusan Malaysia. Okey, yang ini kita pergi pada soalan bahagian A tadi. Kita boleh ambil sikit kata-kata tadi, iaitu Akhbar Utusan Malaysia bertarikh 16 Januari 2018 telah melaporkan bahawa setiap rakyat secara purata telah membuang 0.8 kg sampah setiap hari. Okey, jumlah ini cukup untuk memenuhi Menara Berkembar Kuala Lumpur KLCC dalam tempoh 9 hari setengah saja. Salah satu cara untuk mengatasi masalah menerusi aktiviti kitar semula. Okey, ini ialah idea utama. Apa dia idea dia? Kitar semula. Jadi kita berikan ada ayat contoh. Ayat contoh usaha yang dilakukan. Kita lihat di Malaysia, kitar semula telah bermula dengan kempen kitar semula 1993. Ini dia ayat contoh murid-murid. Jadi ada ayat contoh dan juga ada ayat halangan dalam usaha dan amalan kitar semula. Apa ayat dia? Walau bagaimanapun, menurut Persatuan Pengguna Pulau Pinang, kempen ini hanya mendapat sokongan 5% penduduk Malaysia. Halangan dia ialah apa? 5% sahaja untuk Malaysia yang menyokong. Mana yang lainnya murid-murid? Cuba kita fikirkan sendiri. Baiklah. Kita teruskan lagi. Satu anjakan paradigma perlu dilakukan demi menjayakan hasrat murni kerajaan. Ini dah menjurus ada ayat untuk menjawab tugasan. Okey, kita lihat. Rakyat perlu disedarkan bahawa pelbagai maslahat akan diperoleh daripada kempen kitar semula ini. Okey, persoalannya. Okey, kita lihat bahagian yang kedua, bahagian B, ayat penegas. Persoalannya, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk menggalakkan kitar ataupun menggalakkan amalan kitar semula? Baiklah murid-murid, begitulah tadi serba ringkas teknik menulis pendahuluan karangan respon terbuka. Segala yang kita bincangkan sebentar tadi dapat memberi manfaat kepada kamu semua dalam membina pendahuluan yang baik dan juga yang matang, seterusnya menghasilkan satu karangan yang cemerlang. Murid-murid, setelah kamu mempelajari teknik menulis pendahuluan tadi, bagi mengukuhkan kemahiran kamu, sila buat latihan yang cikgu berikan ini
Soalan ini ada terkandung dalam modul Gemilang 2.0 muka surat 125 kertas 1 tingkatan 5. Cikgu bacakanlah contoh soalan dia lah. Okey, berdasarkan soalan di bawah, bina satu kerangka pendahuluan dan satu pendahuluan. Okey, berdasarkan pemerhatian saya, orang ramai masih belum berubah kerana sifat-sifat yang baik seperti belas ihsan, sopan santun, sabar, rendah diri, toleransi dan hormat menghormati menjadi cara hidup kita. Lebih banyak lagi perlu dilakukan untuk menyemai nilai-nilai murni ini dalam kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Dipetik daripada ucapan Tan Sri Datuk Seri Panglima Lam Tai, Utusan Malaysia 12 Julai 2018. Sebagai respon terhadap ucapan di atas, setiap individu perlu memainkan peranan untuk menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat. Jelaskan peranan-peranan tersebut. Jadi itulah soalan yang perlu anda untuk mengukuhkan lagi pemahaman anda dan juga mengukuhkan lagi kemampuan anda dalam menulis pendahuluan karangan. Akhir kata dari saya, selamat mencuba dan semoga berjaya dalam peperiksaan SPM 2021. Sekian, terima kasih.